Jadi ternyata bulan Ramadan ni juga sebenarnya kita boleh je melakukan rekreasi, riadah, macam tadi dia kongsikan tipsnya selepas sahur tu minum air banyak-banyak. Jadi kita nak berbicara lebih lanjut berkenaan dengan topik kekal aktif ketika Ramadan ini. Adakah kita sebenarnya menggunakan alasan ala Ramadan ni tak yalah kita simpan tenaga, penat, nanti kan dehidrasi macam mana. Jadi kita nak bersama dengan tetamu kita secara maya, Encik Muhammad Azhari Muhammad, merupakan Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Pembangunan Sukan Jabatan Belia dan Sukan Negara di Tarian. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik. Selamat pagi. Kita berbicara berkenaan dengan kita kena kekal aktif, cergas ketika Ramadan ni kan. Kita biasa dengar kalau bulan Ramadan ni kita kena simpan tenaga. Takut nanti kan kalau kita bersukan lebih, tak ada tenaga, pening dan sebagainya boleh pitam. Jadi bagaimana Encik Azhari melihat antara mereka ini yang bercakap berkenaan dengan bulan Ramadan ni tak payah bersukan lah? Ya. Sebenarnya tiada masalah untuk kita bersukan pada bulan Ramadan. Sebab kita perlu menjaga kecergasan kita. Ya. Sebab kalau kita tidak melakukan aktiviti-aktiviti kecergasan ni dalam tempoh 4 hari secara berturut-turut, dia akan terbalik. Dia akan jadi reverse semula. Tak kecergasan kita semakin menurun, semakin menurun. Yeah. Macam kita simpan air dalam termos, ya. Semakin hari makin sejuk. Tapi kalau kita simpan air di dalam bekas pemanasan elektrik, kita boleh push ataupun kita boleh automatikkan dia pada tiap-tiap hari. Jadi dia akan sentiasa warm. Jadi itulah yang kita nakkan. Jadi sebab dalam bulan Ramadan ni kita tak boleh makan, tak boleh minum pada siang hari. Tetapi kita perlu galakkan supaya bersukan ni supaya tahap kecergasan kita ni akan sentiasa kekal. Itu yang kita nak. Jadi untuk kita dalam bulan Ramadan kita boleh timbangkan untuk laksanakan aktiviti-aktiviti mungkin pada 3 lokasi ataupun 3 tempat segmen yang sesuai. Contohnya pada sebelah pagi. Pada sebelah pagi tu kita boleh lakukan easy walk, iaitu berjalan di tempat yang kita cari, tempat kawasan yang teduh, kawasan yang teduh yang tidak begitu panas. Mungkin selepas solat subuh ataupun selepas kuliah subuh kita dah boleh start, tetapi jangan terlalu lama. Mungkin dalam 20 minit kita dapatkan lakukan aktiviti ini. Dan dari segi pakaian juga, kita jangan pakai pakaian yang boleh menebat haba. Contoh kain cotton ke wool ke, kita jangan pakai begitu. Kita pakai pakaian yang sesuai, yang lagi ringan. Supaya bila kita lakukan aktiviti tersebut, dia tidak akan menyerap haba dan menyebabkan kita punya kepanasan dan juga dahaga itu akan wujud dalam diri kita. Jadi, dan satu lagi yang paling sesuai sekali kita lakukan aktiviti kecergasan ni adalah pada sebelah lewat petang. Mungkin antara pukul 6 hingga 6.45 petang itu amat sesuai. Di sini kita boleh fullkan intensiti kita, tetapi volume dia ataupun dia punya kekerapan tu tak boleh besarlah. Maknanya kita kena perlukan kekerapan, tetapi intensiti kena lebih. Dan pada waktu petang ini amat sesuai kerana selepas kita bersenam ni, kita boleh rehat sekejap, kemudian kita mandi. Dan lepas tu mungkin kalau nak worry ataupun nak adalah untuk berdoa dan sebagainya, dan kerja sambil kita tunggu untuk direct terus pada berbuka puasa. Itu rasanya lebih sesuai lah untuk kebajikan kita ini. Tetapi mungkin untuk atlet-atlet ataupun mereka yang mempunyai tahap kecergasan yang excellent, yang tinggi, mungkin mereka akan buat pada waktu sebelah malam, iaitu selepas biasanya. Tapi ini juga perlu mengikut kepada body kita. Listen to your body, listen to your body, dan you kena lihatlah, you kena tahu you punya limit. You know you punya limit supaya kita tidak terlalu over exercise pada waktu-waktu malam, kena tengok kita nak kita punya rhythm ni. Maknanya kita tengok waktu yang sesuai kan, aktiviti yang lebih sesuai, maknanya tidak seperti sebelum ni lah kan. Kalau tak puasa tak apa. Baik, Cik Azhari, kita nak tanya juga berkenaan dengan, sebab kita tahu Fit Malaysia ni kan antarausaha KPS sendiri kan, untuk bersukan dan sebagainya. Tapi untuk kita berhadapan lagi dengan pandemik COVID-19 ni, PKP ni dan juga Ramadan, bagaimana? Jadi pihak KBS telah merancang kaedah alternatif untuk membolehkan mereka
sentiasa aktif dalam bidang kecergasan. Contohnya ya, kita buat program puasa ni dan juga di bulan Ramadan dan seterusnya ni, kita buat program virtual. Kita ada program virtual dan yang hari ni saya nak promote ni. Promote dua jenis program virtual yang kita buat, iaitu Fit Malaysia Time to Fit dan juga Hit the Trail virtual run. Dua perkara yang berbeza di sini, di mana untuk Time to Fit ini kita akan buat larian di tempat-tempat yang biasa mereka boleh buat di kawasan padang, di kawasan perumahan atau di mana-mana saja yang tidak berbahaya lah. Tetapi untuk Hit the Trail virtual run ni kita buat di kawasan, minta yang kawasan-kawasan yang macam Denai, kawasan-kawasan yang berkaitan dengan dataran, pergunungan contohnya. Jadi kita ada satu sistem yang bolehkan kita trace dia punya bukti sama ada ni mereka ni berlari di kawasan yang kita nak ataupun mereka berlari orang kata setengah-setengah tu berlari kat rumah yang kita kata ya. Jadi kita boleh kesan dekat situ. Jadi dengan menggunakan dua-dua program ini, di mana program ini juga kita telah lancarkan sejak 12 April yang lepas. Tuan-tuan dan puan boleh berdaftar di kita punya di kawasan di hashtag ataupun di platform Hejom daripada satu platform baru iaitu Hejom untuk program virtual dan juga Jom Run bagi Hit the Trail virtual run ini. Dan kita masih buka. Dan larian ini juga kita akan mula sebenarnya elok saja selepas Hari Raya. Macam kita buat Hit the Trail ni, kita buat 3 hari selepas Raya. Yang virtual run ni pula kita buat 5 hari selepas Raya. Jadi yang time tu ni amat sesuai sekali lah. Sebab pada bulan puasa, lepas tu kita raya. Bila kita raya, banyak makan ketupat, makan lemang. Lepas tu kita teruskan buat aktiviti ataupun exercise kita. Itu paling baik lah. Jadi saya jemputlah semua masyarakat di luar sana join program ini. Ya. Kita sama-sama. Kita masih lagi di bawah program di bawah SOP Sukan Deradikasi. Menjaga SOP Sukan Deradikasi inilah. Itu kita buat secara virtual. Baik, maknanya kalau bulan Ramadan ni kita tiada kekangan lah sepatutnya, jangan jadikan alasan tidak beriadah dan juga bersukan. Baik, terima kasih banyak-banyak Encik Muhammad Azhari Muhammad atas perkongsian ini. Terima kasih. Salam Ramadan juga kami ucapkan. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi, tidak ada alasan sebenarnya. Yang penting kita tahu bagaimana memilih aktiviti ataupun sukan riadah yang sepatutnya kita lakukanlah. Sepatutnya kalau macam lepas sahur tu pun, kalau kita bangun sahur awal, maknanya kita ada lagi dalam 10-15 minit tu boleh lagi buat senaman pagi yang boleh memberi kecergasan kepada kita. Kalau misalnya nak buat petang sebelum buka puasa tu, saya rasa jangan terlalu lama lah kot, kan? Kalau kita ambil masa dalam 5 minit ataupun kurang daripada 3 minit ke, itu pun saya rasa dah memadai untuk beri keluar peluh. Lepas tu terus berbuka. Jangan terlalu lama waktu nak sebelum buka tu. Takut nanti kita pula yang pening, pingsan dan sebagainya. Itu juga tidak boleh memberi kemudaratan lah kepada badan. Itu yang tidak mahu.